Terima kasih kepada Pak Mahathir. Jepura yang mana dari belakang tu di meja depan ni dah kosong lagi. Terima kasih untuk Mahathir kerana telah membincangkan tentang peranan kebangsaan dalam perang masa kedua musuh bisik. Diterangkan juga bagaimana kebangsaan yang akhirnya dilekat dan dibicarakan oleh salah Tuhan Agung, dan akhirnya beliau dibuang di pejabat India bersama dengan anak dia. Dan kembali semula ke tanah Melayu ke ni, dan hubungan dia orang ada di badan Goa, dan di sekolah ada bunga-bunga moyang kepada nama Cik Mahathir kita. Dan kita teruskan lagi, kita nak lihat pula selain daripada peranan kebangsaan sebagai wira perang musuh bisik, seorang lagi iaitu Angkatan Rembau yang juga terlibat secara langsung dalam siri peperangan tersebut, selain daripada tentera daripada Aceh, daripada Mandailing, daripada Siak, daripada Petani, daripada Kelantan. Satu lagi daripada Angkatan Rembau yang tak disebut dalam konteks dalam peristiwa Kedah. Jadi saya silakan Tuan Fairuz kita untuk memberi sedikit pemahaman beliau tentang peranan Angkatan Rembau dalam membantu kebangsaan dalam perang musuh bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur saya kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW kerana hari ini kita memberi ruang dan juga peluang untuk hadir dalam majlis yang cukup bermakna ini, satu perkongsian yang saya rasakan amat penting kepada adik-adik semua dan juga pada para hadirin yang hadir. Sempena bulan kemerdekaan bulan lepas dan bulan 9 ni bulan kita sambut Hari Malaysia, jadi bertepatan dengan bulan-bulan ini kita dihidangkan dengan maklumat-maklumat yang seperti ini. Yang dihormati Prof. Madya, Dr. Hasbina Halim, Ketua Jabatan Komunikasi, juga kepada Prof. Madya, Dr. Nur Siap Abdul Hamid, yang berbahagia Datuk Syarani, kemudian Lieutenant Colonel Mukhtar Mansor, juga kepada Prof. Madya Abu Hassan Murad, Puan Nuris Sofia, Encik Zulkifli Iman, Dr. Kasri Saidul, dan juga kepada Encik Nasruddin Hadi Mahmud. Okey, pada tengah hari ini berdiri saya di sini, saya ingin buat satu perkongsian. Tadi kita dah dengar macam mana Saudara Firman bercerita secara secara ringkas tetapi padat dan menyeluruh bagaimana peristiwa perang musuh bisik yang berlaku ke atas sebuah negeri di utara Malaysia, negeri Kedah, yang kalau boleh kita umpamakan sebagai kepala kepada negeri Semenanjung ini. Maksudnya kalau tertawannya negeri Kedah ini, maka mungkin negeri-negeri lain di bahagian bawah juga akan tertawan. Dan saya rasa berbesar hati kerana hari ini ada waris daripada Tengku Panglima kita, Tengku Muhammad Sa'ad, seorang pahlawan, seorang negarawan yang ulung dan agung, yang mana tuan-tuan dan puan-puan patut kenal, patut ambil iktibar, patut menghayati perjuangan-perjuangan mereka ini. Mereka ini bukan sekadar orang biasa. Mereka ini adalah golongan berketurunan bangsawan, keturunan raja,
yang mana sanggup turun, berjuang dan berjihad mempertahankan tanah air kita ini. Jadi hari ini saya nak sentuh sedikit. Saya nak bawa tuan-tuan berimajinasi sedikit seperti mana saya dulu. Saya tak tahu yang asal keturunan moyang saya ni daripada Rembau. Boleh saya tahu ada siapa orang ni 9 kat sini? Oh, ada wakil seorang. Ada yang tanya saya tadi, Cik Fairuz ni datang dari Rembau ke? Saya kata, saya dah 8 keturunan duduk di Kedah ni. Okey. Kita kena lihat rentetan daripada peristiwa peperangan Perang Musuh Bisik ini, satu peperangan yang sangat hebat dan besar. Sebelum wujudnya peperangan Musuh Bisik ini, ada beberapa siri peperangan lain yang berlaku. Jadi peperangan Musuh Bisik ini kita panggil sebagai satu orang kata penamat, satu perang jihad fisabilillah yang besar. Sebelumnya wujud satu peperangan di perairan Selat Melaka yang kita semua mungkin tahu bagaimana Panglima Perang kita, Raja Haji, berjaya menyatukan umat-umat Melayu untuk mempertahankan negeri Melaka dan Riau serta Johor, kerajaan Johor yang baharu di masa itu. Di sinilah berlakunya orang kata apa, persekutuan ataupun perjanjian bangsa-bangsa Melayu untuk terus mempertahankan tanah air dan bumi ini. Okey, bagaimana orang-orang Melayu di Nusantara ini yang dipecahkan kepada pulau-pulau dapat datang bergabung? Apa yang menyebabkan mereka sanggup datang? Kalau hari ini kalau kita tengok daripada Port Dickson lah kita kata nak mai ke Lostak ni agak-agak berapa kilometer? Tak kurang daripada 500 kilometer saya rasa. Kan? Jadi kalau kita naik kenderaan, naik bas ke, naik kereta ke, sekarang lah pun kadang-kadang kita rasa bosan, kita rasa letih, kita terpaksa berhenti dekat area. Itulah kita ada jalan yang orang kata dah selesa sekarang ni. Tapi cuba kita bayangkan 200 tahun yang dulu, bagaimana angkatan-angkatan ini sanggup datang ke negeri Kedah ni dalam keadaan muka bumi yang kita tahu kalau jalan darat tu memang hutan, Dia sanggup merintasi laut datang ke negeri Kedah ni dengan berdayung. Allahu Akbar. Saya tak dapat nak bayangkan kesanggupan mereka tu. Apa kuasa, apa satu energi apa yang menyebabkan mereka sanggup main ni, kan? Benda yang macam ni lah dulu apabila saya dulu arwah moyang saya dia marah ni saya pergi duduk orang Kedah tak bosit kan, pergi cari maklumat keluarga ni. Saya ni minat sejarah. Saya cukup minat sejarah. Dari zaman sekolah dulu saya kalau kelas sejarah saya tak penting, saya duduk depan. Jadi apabila ayah saya dulu dia bercerita ni secara ringkas macam mana saya boleh tahu. Ayah saya cakap dulu moyang hang ni dulu dia paling mokokang ni. Kita ni dah minat sejarah. Kita tengok iya ke? Betul ke memang perang? Kita tak tahu, kita tanya anak murid Tok Nyang ada lagi. Kita pun mulalah cari. Masa itu saya duduk di Shah Alam. Saya di Shah Alam 22 tahun duduk sana. Lepas habis belajar di KITN, saya duduk kerja di sana. So setiap kali saya ambil peluang balik ke kampung, saya akan hilang. Rumah saya tapi mana? Asyik balik je tak ada rumah pun. Rupanya saya pergi jumpa ni lah warai-warai ataupun murid-murid moyang saya yang masih ada. Jadi dia kata kalau nak tahu lanjut hang kena pergi rumah Tok Loh hang di Perlis. Kami tak boleh cerita, kami bukan warai. Boleh lah cerita sikit-sikit. Kami tanya Tok Loh hang. Jadi saya pun hari itu ada ambil peluang sekali balik. Saya pergi jumpa dia. Dia pun dah agak usung masa tu. Dia tak boleh bangun dah.
Dia kata saya nak tanya sikit pasal keluarga kita ni. So secara ringkas dia kata hampir ke Rembau, dia kata ada sebuah kampung nama dia Kampung Rendah. Okey, hampir cari nama dia Pak Rejak. Tanya dia kubur Tok Salam di mana, dan tanya Tok Rejak tu siapa Tok Salam. Kita pun masa tu dah baru balik Kedah, kepala dah fikir nak pergi Rembau pula. So 2 hari saya balik, saya kata kat rumah, jom kita balik kan. Kawan nak balik awal saya ni. Oh tak ada apa sini, dah jumpa orang tua. So bila saya balik ke Shah Alam, kepala saya duk fikir nak pergi Rembau ni. Tapi nasib baik saya kerja sendiri. Kan, ada kelebihan dekat situ. Saya pun terus pergi ke Rembau. Saya berpandukan Kampung Rendah ni atas ketua arwah moyang saya kata. Dia kata hang sampai dekat simpang 3 dah masuk ke Rembau tu, ada satu signboard besar. Hang masuk kampung tu, hang tanya Kampung Rendah kat mana. Lepas tu hang tanya makam Tok Salam di mana. Saya pun pergi seorang ni. Kita memang bekerja seorang selalu dan Datuk Jari. So bila saya pergi tu, jumpalah orang dia tanya, Mai dari mana? Datang dari mana? Bahasa Negeri Sembilan dia mana tu? Saya tak kerti nak juk pada kuasa saya moyang Negeri Sembilan. So saya cakap lah, saya di Kedah, saya nak buat kajian tentang apa Salam ni, macam siapa dia. Mereka pun tak tahu saya ni siapa dia. Mereka pun bercerita. Sampailah saya cakap, saya ni generasi ke-8 Tok Salam ni. Mereka pun dia adik-beradik lah, adik-beradik lah. Daripada situlah start saya korek lah cerita. Rupanya orang-orang dulu ni, mereka tak mau buka cerita. Mungkin apa seperti apa yang Herman cerita tadi, apa Mahathir cerita tadi, banyak kisah-kisah pilu dalam perjuangan dia. Bila kita korek cerita dia, dia pun macam flashback. Dia pun nampak apa yang berlaku. Jadi mungkin bapak dia sendiri cakap, tak usah duk cerita lah benda ni, tak usah duk cerita lah kan. Tapi saya kata rugilah kalau kita tak ceritakan kepada anak-anak atau cucu cicit. So, benda ni satu benda yang besar dari segi sirah. Kalau kita tengok perjalanan sahabat-sahabat pun diceritakan bagaimana perjuangan mereka. Kita tak boleh nak tutup. Saya cakap kat Mayang, tak boleh nak tutup benda ni. Hari ni Allah takdirkan saya terpanggil untuk tanya benda ni, mesti ada sebab. Daripada situlah saya dapat maklumat kan. Okey, yang tu lah. Maksudnya poin yang pertama tu, dia hubungan kerajaan. Jadi Kedah ni dengan orang kata kerajaan sekelilingnya ada hubungan kekeluargaan. Seperti Sultan kita berkahwin dengan puteri mungkin dari Sumatera, daripada Sulawesi, daripada Pahang, Kelantan. Jadi hubungan kekeluargaan. Dan yang keduanya ancaman geografi. Maksudnya macam Mahathir cakap tadi, apabila berlaku serangan, negeri-negeri kita akan dirampas sedikit demi sedikit. Secara tak langsung kita kerugian dari segi sempadan negeri kita dan hasil-hasil muasil negeri kita. Inilah salah satu lagi apa orang kata faktor yang cukup kuat. Dan yang antara yang paling besar adalah seruan jihad. Bila sampai seruan jihad ni, maksudnya bagi seorang Muslim, kita kena sahut seruan ini. Dan sebab apa orang kata, macam Saudara Mahdi kata tadi, daripada 150,000 orang penduduk Kedah, tinggal 6,000 saja. Tinggal 6,000 orang saja. 6,000 ni mungkin campur anak kecil, orang tua, orang perempuan. Jadi bayangkan negeri kita ni yang 150,000 orang, tinggal 6,000. Macam mana kita nak mempertahankan negara kita ni? Okey, daripada sinilah wujudnya satu orang kata pakatan macam mana kita untuk membebaskan negeri Kedah ni. Maksudnya kalau kita biar juga negeri Kedah ni, kita mungkin takkan dapat dah. Seruan jihad ini datang daripada Syekh Abdul Samad Al-Palembanghi dan juga sahabat-sahabat beliau di Mekah.
Tuan Guru kita ini menulis satu kitab yang tajuknya seperti yang kita paparkan di skrin tu. Ini adalah sebuah kitab jihad yang Tuan Guru kita ini sampaikan kepada anak murid dia untuk dibawa balik ke Nusantara. Contoh di Sumatera sendiri, ancaman daripada Belanda, kan? Kalau sebelah Riau tu Portugis. Jadi cengkaman daripada penjajah ni maksudnya sekeliling. Okey. Dan kita kena ingat, zaman dulu tak ada macam kita lah, ada WhatsApp, ada phone, kan? Apa siri ceramah kita pagi ni satu Malaysia boleh tengok. Sebelah ada share. Macam mana maklumat ini boleh sampai? Okey, maklumat ini boleh sampai dengan salah satunya dengan perguruan agama. Orang dulu mereka mengaji agama, cukup kuat mengaji agama. Dan sistem pengajian dulu sistem pondok. Dan orang kata sampai sekarang pun pondok-pondok di Nusantara ni bertukar-tukar student. Ada daripada Indonesia mai ke Malaysia, Malaysia pergi ke Patani. Jadi benda yang sama berlaku pada zaman ni. Jadi salah satu sumber ataupun faktor maklumat adalah daripada pelajar-pelajar yang berguru dengan guru-guru ni. Jadi bila mereka balik ke negeri masing-masing, mereka sebarkan. Yang paling cantiknya di zaman musuh bisik ni, sebab tu nama dia musuh bisik. Sebelum peperangan musuh bisik ni ada beberapa siri dah peperangan. Dan yang kita tengok peperangan ni boleh dikatakan gagal. Sebab kita dikalahkan. Sebabnya wujud anasir-anasir ataupun petualang-petualang yang menyebarkan maklumat-maklumat di mana serangan akan dilakukan dan sebagainya. Jadi apa yang Syekh Abdul Samad Palembang buat dengan sahabat-sahabat ulama-ulama dia, mereka create satu kod rahsia yang hanya mereka dan orang-orang tertentu saja yang dapat tahu. Kalau dalam ilmu penulisan ni dipanggil wafak. Wafak ni adalah macam simbol tulisan huruf saja. Jadi dan orang Melayu sendiri pun kadang-kadang bukan semua boleh baca kod ni. Jadi mereka buat satu kod. Kalau kita barat dia panggil kod Morse lah, kan? Kita tulis. Maksudnya kalau terlepas ke tangan musuh sendiri pun benda ni tak dapat dikodkan. Tak tahu. Hebatnya ulama-ulama dulu. Okey. So konsep ataupun kaedah inilah yang menyebabkan tentera-tentera Nusantara ni dapat maklumat. Dan mereka menggunakan satu kaedah yang kita panggil silent code ni, sebab tu dipanggil musuh bisik. Kita tak bercerita secara open. Sebab kita tak tahu di kalangan orang Melayu sendiri ada musuh-musuh. Jadi kita menggunakan secret code ni lah. So kita sebut macam bisik-bisik lah, kan? Salah satu lah. Ada mana-mana lain lagi. Okey, kalau kita tengok ada 4 nama wali-wali Allah dekat sini. Mereka ni bukan setakat ulama biasa, mereka ni waliullah. Okey, waliullah yang mereka ini dari segi ilmu ketuhanan, ketauhidan sangat tinggi, kan? Dan ilmu-ilmu inilah yang kita hari ini kita kena tekankan di jiwa-jiwa anak muda kita. Sebab inilah akan tunjang daripada keberanian, akan tunjang daripada rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan negara kita. Sebab apabila kita mempertahankan negara kita, secara automatik kita akan mempertahankan akidah. Akidah inilah yang dituntut sangat agar kita pertahankan. Okey, yang pertama nama dia Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia seorang ulama daripada Kalimantan, berketurunan Banjar. Kemudian Waliullah Syekh Abdul Samad Al-Palembang daripada Sumatera. Kemudian Syekh Al-Fatani daripada negeri Patani. Dan Syekh Wan Abdul Qadir Al-Qadhi. Dia ni adik kepada Syekh Abdul Samad Al-Palembang dan dia adalah mufti dari Kedah masa itu. Daripada maklumat Syekh Wan Abdul Qadir inilah, dia menghantar surat kepada abang dia di Mekah, memberitahu kita akan buat serangan, kita akan lancarkan jihad fi sabilillah. Dan Tengku Muhammad Saad orang yang bertanggungjawab untuk apa orang kata cetuskan idea ni.
Dia kata tak boleh biar dah, kan? Tak boleh biar dah dari Kedah ni. Habis dah. Kalau kita tak ambil waktu ni, masa ni, memang mungkin Kedah tak akan ada lagi. Okey, kalau kita tengok senarai-senarai yang ada ni, inilah angkatan-angkatan yang turun membantu negeri Kedah. Antaranya adalah Angkatan Rembau daripada Negeri Sembilan. Kemudian Angkatan Langkat, Jeli dan Sedang. Ini di timur Sumatera, pantai barat, pantai timur. Kemudian Angkatan Patani. Kemudian Angkatan Hulu Pahang, Utara Perak, Minangkabau, Siak dan Rokan, Aceh dan Berdagai, Terengganu, Kelantan dan Sulu. Kalau kita tengok macam mana hubungan Utara Perak, Pahang semua ni, macam mana sampai mereka sanggup main tu. Kalau kita tengok hubungan Pahang, dari segi Hulu Pahang ni, kalau dari segi keturunan, mereka banyak keturunan Minangkabau. Dan mereka berkahwin pula dengan Perak. Dan ada pula hubungan dengan negeri Petani. Jadi siri pertempuran yang berlaku sebelum Perang Musuh Bisik ni, ada ahli-ahli keluarga mereka yang ditawan, ada ahli keluarga mereka yang ditangkap. Jadi mereka tak nak lepaskan peluang ni. Apabila Tengku Muhammad Saad lancarkan jihad ni, mereka akan turut serta. Inilah semangat yang kita tengok macam mana dia bersanggup turun. Okey, saya baru nak masuk macam mana keluarga saya boleh ada di negeri Kedah ni. Okey, moyang saya yang di Kampung Rendah Rembau tu, nama dia Ungku Salam, atau di dalam orang kata gelar dia, orang Minangkabau, dia dalam Minangkabau. Orang Minangkabau ni dia ada gelar dia. Di Minangkabau dia panggil dia Khatib Alam. Dia ni seorang ulama dan juga panglima perang. Okay, semasa Tengku Muhammad Saad berada di Melaka, Tengku Muhammad Saad mengutuskan orang dia ke Naning untuk dalam perancangan mereka nak main serang, nak main bantu Kedah ni. Dan Yang Tuan Naning masa tu, selepas Melaka, Kerajaan Naning berjumpa dengan Yang Tuan Rembau. Jadi mereka berpakat macam mana nak buat, nak bantu Kedah. Jadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk kumpulkan orang-orang Rembau adalah moyang saya, Ungku Salam ini. Jadi Ungku Salam ni kebetulan anak dia yang bernama Ungku Ibrahim ni, dia adalah Angkatan Laut di masa tu. Mereka ni banyak, orang kata dulu mereka serang Belanda di Sumatera, di Kepulauan Riau, dan mereka akan lari main ke Semenanjung. Macam tu lah selalunya. Mereka akan serang lari. Macam tu. Jadi diceritakan masa moyang saya Ungku Salam ni panggil Ungku Ibrahim ni, anak dia baru balik daripada berperang selama 3 hari. Dia baru sampai. So bila dia cakap, kita sekarang nak kena pergi bantu Kedah. Sultan Kedah lah dah paksa melarikan diri, duduk di bawah jagaan Negeri Selat, British. Tetapi Sultan Kedah tak mau duduk saja. Takkan nak biar negeri Kedah macam tu saja. Jadi dia, anak saudara dia, Tengku Muhammad Saad, akan lancarkan satu jihad. Dan kita akan bantu Tengku Muhammad Saad. Jadi mungkin dia ni orang perang, jadi dia kata tak apa ayah dah, saya on lah. Macam tu lah. Jadi dia kata, buatlah macam mana pun, atuklah orang . So kita akan pi lah. Ungku Salam ni dia dah tua masa ni, dia tak join perang tu, tapi dia arahkan anak dia, Ungku Ibrahim ni datang. So Ungku Ibrahim ni dia buat perbincangan dengan orang-orang kanan dia. Dia dapat menghimpunkan lebih kurang 800 ke 1000 huru balang yang sanggup main ke Kedah ni. Okey. Daripada cerita yang kita dengar, mereka ni berlayak daripada sungai di Rembau tu, keluar ke sungai Linggi di Port Dickson tu. Masa mereka keluar ke sungai Linggi tu, mereka berjumpa dengan orang-orang Bugis di Kuala Linggi. Kalau kita kaji sejarah, muara sungai Linggi sampai ke Selangor ni ramai orang-orang suku Bugis. Jadi orang Bugis di Linggi ni bertanya, "Hampa nak pergi mana ni? Ramai ni kan? Kami nak pergi Kedah." "Pasal apa?" "Kami
nak bantu Kedah, nak bebaskan Kedah. Dia kata kami nak tumpang tu je, nak ikut juga. Dia kata jom, okey. So jadi dalam peristiwa ni orang-orang Linggi pun turut ikut serta. Cuma dari segi berapa banyak saya tak dapat maklumat. Tapi ada orang-orang Bugis Linggi ikut. Okey, dan apabila mereka berdayung tu, cuba bayangkanlah mereka berdayung tu waktu malam. Waktu malam, tak boleh nak berdayung di waktu siang sebab perairan Selat Melaka waktu tu dikawal oleh Portugis, dikawal oleh British. Jadi roblok banyak kan. Macam mana kita nak buat? Jadi mereka ada lah, mereka ni orang-orang laut. Kita kenal cerita mereka orang laut dan mereka tahu tempat-tempat persembunyian macam mana kan. Okey, semasa mereka berlayar daripada Sungai Linggi nak ke Kedah tu, beberapa perahu diminta untuk pergi ke Siak, pergi ke Batu Bara, pergi ke Rokan untuk sampaikan mesej bahawa kami dah on the way nak pergi Kedah. Jadi siapa nak join, jom terus. So daripada situlah angkatan-angkatan Rembau ni mereka berhimpun sedikit demi sedikit. So dapatlah pengikut yang sebanyak ni. Okey, masa tahun 2007 saya ada pergi ke Pulau Bangkok. Ada buat program di sana. Di sana ada satu museum kecil lah. Orang inisiatif daripada penduduk Pangkor sendiri. Dia buat satu museum Pangkor. So, saya berjaya, orang kata sempatlah bersua dengan orang yang uruskan museum tu. Dan saya bertanya kenapa di Pangkor ni orang berbahasa Kedah. Cakap Kedah. Dia kata boleh kata 90% orang Kedah di Pangkor. Lepas tu saya tanya dari zaman bila, dia kata kira zaman apa ni orang kata perjanjian Pangkor tu dia dah ada kan. Lepas tu saya tanya ada tak zaman dulu tok-tok nenek moyang cerita nampak apa-apa ke waktu malam ke kan, sebab masa perang Kedah dulu angkatan ramai ni lalu ikut Pangkor ni. Dia kata ada. Moyang saya cerita kepada atuk dia dan ayah dia cerita dekat dia, ada satu malam tu, dia kata, ayah dia cerita, mereka dengar macam bunyi ribut. Tak pernah dengar bunyi tu. Dan mereka duduk tangkap ikan waktu tu, saya rasa mungkin hampir subuh lah kan, selalu tangkap ikan tu kan. Mereka nampak macam satu bukit yang bergerak warna hitam. Macam bukit tu dia bergerak dalam sungai. Itu benda apa ni kan, dengar bunyi boom. Dan tak berapa lama lepas tu ada sampan datang. Sampan datang kata tuan, kami nak singgah beberapa perahu ni, nak ambil air bersih, air minum. Kita main dari mana ni, nak pergi mana ni? Kami dalam perjalanan ke Sungai Kriat. Nak buat apa? Kami akan bersama Tengku Umar Saad untuk membebaskan ni Kedah di tangan Siap. Jadi maklumat itu sampai ada. So saya bayangkan zaman tu adalah zaman ni lah, zaman angkatan ni lah yang datang. Okey, jadi tentera-tentera Nusantara ni mereka berkumpul di Sungai Krian. Sungai Krian. Orang betul sebut Sungai Rian lah. Okey. Di sinilah mereka berhimpun, angkatan-angkatan daripada Sumatera, angkatan daripada Pahang, Gunung Pahang, angkatan daripada negeri Reman yang daripada lari masa perang yang awal tu kan, di kampung contoh dekat Kuala Kurau dan sebagainya. Kita tengok banyak berkenaan dengan sebelah-sebelah petani ada di situ, mereka berhimpun di situ. Dan di situlah mereka orang kata rancang macam mana kita nak lancarkan perang. Okey, ini secara ringkas lah salah silah keluarga saya. Bila saya dapat maklumat baru saya cari. So maklumat ni ini yang saya dapat di Rembau, di Kedah, Polis. Inilah maklumat lah. So saya generasi yang ke-8 lah. Okey, apa yang menariknya, terdapat beberapa bukti yang mana
apa orang kata betul ke? Saya pun kadang-kadang betul ke cerita mereka ni. Sebab cerita-cerita macam ni tidak ada dalam penulisan. Dia banyak lisan. Banyak kita tengok ada waris-waris yang bercerita tapi bersandarkan lisan sahaja, kan? Okey, jadi apabila saya mula mengkaji tentang silsilah keluarga, saya jumpa satu khazanah, iaitu persilatan dalam keluarga saya. Saya ni umur 20-an baru saya tahu monyang saya guru silat. Saya tak tahu. Saya tanya ayah saya, abah belajar nak silat? Abah tak belajar, abah merantau. Tapi orang patut orang merantau lah kalau belajar silat kan, dia melawak dengan dia kan. Kita sendiri pun tak tahu bahawa monyang kita ni guru silat. Kita tak tahu, benda ni tertutup. So apabila saya dah mula tahu silsilah, saya pun mengkaji. Dulu dia pun melawak, saya tanya silat apa nama, dia kata silat kora lah. Orang tu dia pun panggil macam nak melawak kita, dia nak test kita. Dia tengok hang ni sungguh lah. Silat kora lah, silat apa suka hati dia pun ada sebut kan. Jadi apabila dah lama saya pergi jumpa tolong saya tu lah arwah, saya nak mendalami kesilatan ni. Dia kata hang kau nak betul ke ni, dia kata ni, dia kata betul dah, tidak tak main ni kan, dia salah ni. Dia kata hang pergi jumpa Pak Su, dia kata duduk belakang istana anak bukit. Dia kata hang pergi cari Pak Su belakang istana anak bukit. Rumah dia nombor 1. Macam tu je. Aduh, dia kata bagilah nombor telefon kau. Nasib hang, dia kata jumpa lah. Oh sudah. Saya pun pergi cari, tak jumpa belakang Taman Aman tu. Tak jumpa. Last kali saya pergi Sumatera. Dalam kajian silsilah keluarga tu, ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi. Dia ni adik pada moyang saya, Engku Ibrahim tu. Dia pernah mai ke negeri Kedah dan pernah menjadi mufti negeri, bukan mufti lah, dia guru agama pada anak-anak sultan negeri Kedah. Tapi selepas dia 9 tahun dia duduk di Kedah, orang kampung dia di Sumatera tahu dia ada di Kedah dan dia pun jemput dia balik. Dia kata baliklah main mengajak kami di sini. Dia kata dia buat syarat, boleh tapi hampa kena buat pondok kat dia, masjid. Jadi dia pun balik ke sana dan dia sempat berkahwin dengan seorang isteri dia di Kedah, orang anak bukit. Jadi saya pergi cari susu galuh tu dan alhamdulillah saya jumpa susu galuh tu. Saya pergi makam dia, ada satu kampung namanya kampung Kumanggo. Itu yang kesilatan tu kan. Jadi bila saya pergi sana, saya dapat nombor telefon Pak Su tu di sana. Jauh benar kan. Bukan dapat ni, padahal ada anak bukit ni dekat kampung kita je. Saya dapat di sana. Lepas tu orang sana kata telefon cari Pak Su ni, dia anak bukit dia kata. Dia pun pernah mai dulu, beberapa tahun yang dulu, 7 orang sambung silaturahim. Oh ya, kau nasib baik nombor telefon tu tak tukar. Saya pun telefon. Aku salah guru silat. Salah. Dia salah kan. Siapa ni dia kata? Virus ni. Ada hajat sikit Pak Su. Tolong suruh main jumpa Pak Su. Siapa ni? Tolong mana? Guru silat. Dia pun cerita lah sebab sikit. Dia kata, hang lah duduk mana? Saya duduk Syah. Dia kata tak apa. Balik main Kedah, telefon Pak Su, main rumah. Daripada situlah saya dapat cerita. Dia pun buka lah cerita kan. So ini salah satu orang kata apa, bukti lah warisan daripada Rembau. And saya heran juga sebab salah satu permainan dalam permainan silat Minangkabau, Kumanggo ni. Kumanggo ni sebuah negeri di Sumatera. Kalau kita tengok ni, saya kongsi sikit dari sudut persilatan. Budaya orang Minangkabau, dia bubuh nama persilatan dia ikut nama kampung dia. Contoh silat terlak, silat lintau, itu semua negeri-negeri di Sumatera. Jadi mereka ni ada, maksudnya kalau mereka ni menjaga persilatan tu, hanya orang lintau saja boleh main silat lintau. Itu adalah satu benteng untuk menyelamatkan diri mereka kalau diserang. Bila saya kaji pasal persilatan ni, ada satu permainan nama dia permainan badik Rembau. Badik ni sejenis senjata pendek yang disilit. Dia bentuk dia seperti pisau bugis.
Itu yang unik, saya ada mengkaji juga tentang senjata. Macam mana pisau Bugis ada dekat orang Minangkabau? Rupanya inilah tanda persahabatan. Semasa Raja Haji Ali dulu, masa berperang dulu, kan dia buat satu persetujuan Bugis dan Melayu. Kita kena bersatu. Okey. Kita tahu zaman-zaman sebelum tu orang Bugis dengan orang Minangkabau atau Siak tak ngam. Mereka ada siri-siri berperang. Tapi dengan dengan peristiwa perang musuh bisik ni, suku-suku kaum Melayu ni dia boleh bersatu. Tu kita seronok dengar kan. Jadi pisau rembau ni ada permainan dia. Kita pun tanya, pasal apa nama dia pisau rembau? Kan? Kita ni main dari rembau. Kita ni angkatan rembau, barulah dia buka balik. Jadi benda-benda ni menguatkan lagi kepercayaan saya betul lah cerita moyang saya tu kan. Saya pun catat lah kan. Okey, tak apa. Lepas tu masa mereka berhimpun, flashback balik ke saat tu, mereka berhimpun di Sungai Krian tu, ada seorang Panglima Kedah, nama dia Panglima Ismail. Panglima Ismail ni kita panggil dia Panglima Hitam, Panglima Kanan Tengku Mas. Okay. Lah ni dia kata macam ni lah, berhimpun ni macam-macam perguruan ni zaman tu, daripada Minangkabau, daripada Bugis, daripada Kelantan, Terengganu. Lah ni kita perturunkan ilmu pang dekat seorang Panglima, nama dia Panglima Ismail. Dan Panglima Ismail ni akan ajak pada Panglima Kedah. Jadi mereka pun perturunkan ilmu-ilmu ni dekat Panglima Ismail ni. Kalau siapa ahli silat cekak, dia tahu kot kisah ni kan. Kalau di Kedah ni diiktiraf silat cekak ni sebagai silat, orang kata apa, silat Kedah lah. Silat Kedah yang mempertahankan negeri Kedah ni. Tapi yang uniknya, apabila saya pun ramai kawan-kawan daripada perguruan silat cekak, kami bersahabat, berbincang, dan mereka juga pernah pergi ke Sumatera mencari silah dan tusuk galuh permainan. Mereka kata ada satu virus dalam persilatan mereka ni, ada satu buah serang. Nama dia, yang kalau tengok tu, Keputusan Pasung Kemangga. Keputusan Pasung Kemangga ni asalnya daripada silat Kumanggo tu lah. Di Kedah ni, bila dah lama Kumanggo ni lama-lama istilah tu dia jadi bertukar jadi Kemangau. Dia dah berubah dialek kan. So dia kata, saya pun kata, tapi peringkat ni peringkat tinggi, dia kata. Guru bagi permainan ni peringkat tinggi. Guna dia adalah untuk, kalau sebab kita kena faham zaman musuh bisik ni, tali barut Melayu pun ada. Mereka ni bersilat juga kan. Jadi macam mana Panglima Ismail ni diturunkan ilmu ni supaya boleh mematahkan serangan-serangan daripada pihak Siam ataupun orang tali barut Melayu yang ikut di pihak Siam. Jadi bila saya tahu maklumat ni, saya pun bertanya lah pada parti saya. Memang ada permainan kita disebut pasung, memang ada permainan pasung Kemangga ni, memang ada. Ini antara satu lagi bukti yang mana tak duduk dalam, orang kata apa, kepompong keluarga. Dia duduk di dalam persilatan lain. Dan uniknya kalau kita kaji silat cekak ni, dia ada beberapa buah serangan lagi yang dipanggil apa, keputusan Lintau, keputusan Terlak, keputusan Gayung Fatani. Bermakna orang kata hujah ataupun apa orang kata maklumat lisan yang kita dapat, yang Panglima Ismail ni terima buah-buah persilatan ni kukuh, kuat, sebab persilatan lain pun ada. Jadi ni salah satu bukti lah. Okey, kemudian selain daripada tu, moyang-moyang saya mereka dianugerahkan lah. Biasalah zaman dulu lepas perang, Sultan kata apa, jangan balik, duduk sini. So Sultan anugerahkan Kampung Alor-Ganu. Kampung Alor-Ganu dari Kota Sejana. Yang mana Tuan Herman dengan Tuan Mahdi ada sebut tadi, sebuah kampung tua dalam satu catatan daripada Belanda tahun 1680 dah disebut Kampung Alor-Ganu. Maksudnya kampung ni cukup tua kan, tahun 16 dah ada lah. Jadi moyang-moyang saya diberi, bukan setakat moyang saya lah, angkatan mereka tu diberi duduk di sini. Sebab di kampung ni ada keluarga daripada Patani dah, daripada Langkat ada kan. Jadi mereka duduk di sini. Okey, kemudian
anak pada moyang saya Haji Ibrahim tadi, nama dia Haji Muhammad Ali. Dia ni ada satu pangkalan. Dulu sungai ni macam highway lah. Jadi zaman Sultan Abdul Hamid tu, pangkalan dia tu menjadi persinggahan Sultan Abdul Hamid untuk ke kampung Padang Hassan. Kalau orang kalau Batas gua kenal, tahu lah kampung ni. Kampung ni dia ada satu keistimewaan dia, itu dia ada pantai tuntung. Seekor haiwan macam penyu. Tapi dulu orang kata telur tuntung ni hanya raja je boleh makan. Jadi zaman Sultan Abdul Halim tu, Sultan Abdul Hamid, dia akan singgah ke pangkalan Haji Mak Ali. Moyang saya ni dia akan ajak moyang saya kena teman dia. So dia akan pergi ke pantai tuntung tu lah. Dulu cantik tempatnya kan, pasir semua cantik. Ini antara orang kata pentinggalan-tinggalan lisan yang saya rekodkan. Okey, ini salah satu contoh di mana silaturahim lah. Kalau kita tengok tadi saya ada sebut yang daripada Sumatera tu, Syekh Abdul Rahman tu, itu dah gambar dia. Ini adik kepada moyang saya yang balik ke Sumatera dan buka pondok di sana. Ini tahun 2017, April tahun 2017, keluarga daripada Sumatera daripada mai berkunjung. Setelah beberapa kali kunjungan hormat kami ke sana, mereka balas lah. Okay. Kalau yang sebelah sini, inilah makam moyang saya, Pu Salam tu, di kampung rendah tu. Inilah rupa dia. Saya pergi cari duduk dalam hutan. Biasalah tu kan, kita tengok makam-makam ni lama-lama ni dia duduk dalam hutan lah, dalam kampung. Okey, jadi itulah serba sedikit perkongsian saya hari ini, macam mana orang kata apa, bantuan. Jadi kita boleh bayangkan, kita tak tahulah, kita boleh bayangkan bantuan daripada Pahang, macam mana mereka turun daripada hutan. Okey, sebab di bahagian atas tu banyak hutan. Macam mana mereka boleh nak turun tu? Kan, daripada contoh daripada Sulu. Macam mana mereka berdayung daripada Sulu tu mai ke Kedah ni? Masya-Allah, mereka hebat kan mereka. Kan, ada tiket apa mereka sanggup? Kalau kita tanya duit minyak dah. Baru turun belum tentu lagi. Lepas tanya duit minyak, kita tanya hotel dah. Tapi mereka sanggup turun. Mereka sanggup, tinggal anak bini sanggup turun berperang. Inilah yang kita katakan jati diri. Jati diri inilah yang kita nak kena terapkan untuk anak-anak muda hari ini. Macam mana, apa kita kena bertanya dalam diri kita, aku ni apa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Apa sumbangan aku? Bolehkah apa yang aku perlu belajar? Apa yang aku perlu buat untuk bagi sesuatu? Bukan setakat kerja, bukan setakat bantu mak ayah, lebih pada tu. Macam mana pejuang-pejuang kita dulu dia sanggup main. Jadi saya orang kata tinggalkan persoalan tu pada hadirin hari ini. Kita kena fikir kan, siapa yang minat tu boleh buat kajian lanjut dengan maklumat sekarang banyak di internet, buku-buku baca lah, tengok kan. Sebab perjuangan-perjuangan nenek moyang kita dulu ni, mereka pula berteraskan kepada perjuangan-perjuangan sahabat. Mereka tak tinggal kan, bukan saja-saja tiba-tiba jom kita pergi berjuang, tak. Mereka berteraskan perjuangan-perjuangan sahabat. Macam mana sahabat-sahabat dulu sanggup, harta benda mereka, keluarga mereka sanggup pergi kan. Ini yang kita kena warisi sebenarnya kan. Selain daripada kita kejar ilmu dunia kan, so kita kena tanamkan dalam diri kita ilmu-ilmu yang berkaitan macam ni. Okey, jadi saya rasa cukup perkongsian untuk hari ini dan jadi next semangat nanti kalau lebih-lebih. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Fairuz kita dengan sudi berkongsi yang pengalaman dulu dengan pandan kata rembau dalam musik. Saya buka dalam telefon 8 minit ikut kita dah belajar. Ini bukan terajak perahu lah, terajak masa lah. Terajak masa untuk soalan sila daripada Puan Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak ada
kepada tiga orang ahli panel. Saya cuma daripada berjam dalam bilik kuliah ni, saya nak tahu apa dia tu, perang fisik tu apa dia. Tapi tak ada seorang pun yang cerita perang fisik. Cerita yang lain, yang cerita yang berkaitan dia. Jadi saya minta jelaskan apa tu perang fisik. Tak jelas. Saya silakan Cikman boleh. Okey, perang musuh bisik ni dalam terma bahasa Melayu. Kalau kita ambil international punya terms, dia perang biasa saja. Cuma panggilan nama dia untuk tempatan seperti musuh bisik. So ada dua teori. Kalau ikut tulisan daripada Profesor Madia Mahdi Musa, dia kata asal kursi gelap Melayu datangnya daripada cerita perang musuh bisik. Jadi kalau dalam sistem kursi gelap, musuh bisik tu dia kata, apabila nampak musuh, maka orang Melayu yang jadi panglima dia akan berbisik. Tapi bukan bisik kelui kat telinga, tapi dia akan buat penanda. Macam orang 30 lah, minta maaf lah kalau ada orang tidak kat sini tu. Dia buat syarat dengan tangan, buat pantun, dan macam-macam cara lah. Itu yang kata musuh bisik tu jadi ni. Bila nampak musuh maka mereka akan berbisik. Itu teori yang ada lah. Tapi daripada yang lain tu saya pun tak pastilah. Tapi ini bagi saya adalah sebutan orang tempatan lah, itu saja. Okey. Masih ada soalan lagi? Ada soalan? Ada? Tak ada, saya terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan semua. Saya nak serahkan majlis ini kepada pengacara. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syamsul dan ketiga-tiga ahli panel atas kesudian berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, Tunku Muhammad Saad, Wira Perang Musuh Bisik Kedah Siam 1821-1840. Saya kira begitu banyak sekali input yang kita perolehi, dan perkara ini memang tak dapat dibaca dalam naskah yang kita biasa baca, walaupun ada setengahnya ditulis secara tidak langsung di dalam naskah-naskah yang kebanyakannya naskah-naskah keluar negara, dan seperti mana yang telah pun dibincangkan sebentar tadi, dalam setiap bangsa itu, bukan kita nak memburukkan bangsa, ada yang baik, ada pihak yang tidak baik, dan mengenali sejarah itu adalah satu perkara yang sangat penting agar kita dapat memperbaiki masa depan kita, insyaAllah. Ialah sebagai tanda penghargaan pihak SMMTC dan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah pada ketiga-tiga panel wacana pada pagi ini, majlis bersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Haslina diiringi oleh Profesor Madya Dr. Norsyah untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada tiga-tiga panel dan juga moderator kita hari ini. Pertamanya dipersilakan Profesor Tuan Muhammad Herman Rosman. Silakan. Dah masuk tengah. Masuk tengah. Bukan sikit pada kita panel ini. Seterusnya, persilakan yang berusaha Tuan Hazir Lazim untuk memulakan lagi. Silakan. Seterusnya persilakan yang berusaha Tuan Fairuz Azian Ismail
Dan akhir sekali sedikit cendera hati penghargaan pada Tuan Moderator Tuan Besar Tuan Syamsul Anwar Ismail. Terima kasih bersama dia Dr. Haslina dan bersama Dr. Nursia. Dengan berakhirnya penyampaian cermati itu tadi, maka berakhirlah program siri penghayatan kemerdekaan CMRU Talkspace Wacana Tun Muhammad Saad Wira Perang Bungsu Bisik Kedah Siam 1821 itu bukan untuk tuan-tuan yang berjaya sampai ke tujuan. Sebenarnya aktiviti hari ini agak panjang, sebenarnya perbincangannya ada setiap seorang yang berkongsi, dan semoga apa yang telah dikongsikan pada hari ini membawa manfaat kepada kita semua dan semoga dapat kita kongsikan dengan yang tidak dapat hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian menjadikan majlis ini. Mohon maaf daripada pihak penganjur sekaligus sebarang kekurangan. Sehingga bertemu lagi dalam siri CMRU Talkspace seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput semua ke bahagian tengah untuk sesi fotografi. Ya, kita ambil gambar kenang-kenangan lah sekali. Silakan.